Pendahuluan bagi kesan penanaman padi terhadap kualiti air adalah pencemaran air boleh mengehatkan punca air bersih. Yang pertama adalah buangan domestik, yang kedua adalah buangan perindustrian, yang ketiga adalah aktiviti pertanian dan yang terakhir adalah hakisan. Punca-punca kesan penanaman padi terhadap kualiti air ialah yang pertama, nilai pH menentukan tahap ketoksikan bahan tercemar di dalam air, yang di mana nilai pH air yang dicatatkan berada di dalam julat yang dibenarkan untuk tujuan pengairan iaitu dengan pH antara 5 hingga 9. Yang kedua, nilai pH mencatatkan nilai yang lebih berasid di dalam petak sawah. Keadaan ini disebabkan oleh proses perebutan oleh air yang bertakung di dalam petak sawah. Yang ketiga, kandungan nitrogen amonia dalam jasad air menyebabkan toksik kepada ikan kerana pH yang tinggi. Ini menunjukkan bahawa petak sawah untuk penanaman padi ini tidak sesuai untuk tujuan perikanan. Yang terakhir adalah petak sawah yang ditumbuhi dengan pokok padi telah memperlahankan kadar aliran air, terutamanya pada waktu di mana pokok padi menjadi malang, sehingga menyebabkan zarah terampai akan termendap dan mengurangkan kuantiti zarah air yang keluar. Antara cara penyelesaian untuk tanaman padi terhadap kualiti air ialah pengurangan penggunaan baja. Penggunaan baja yang berlebihan boleh menyebabkan air tercemar kerana baja tersebut mengandungi nitrogen amonia. Oleh itu, bagi mengelakkan pencemaran air berlaku, baja perlu dikurangkan penggunaannya iaitu 2 kali sepanjang tempoh pembesaran padi. Selain itu, penggunaan baja berbentuk pepejal juga perlu dikurangkan. Hal ini kerana untuk mengurangkan kekeruhan air dan meningkatkan kualiti air. Cadangan yang seterusnya ialah menyediakan para pesawah agar mereka tahu akan impak buruk penggunaan racun terhadap padi mereka. Hal ini kerana mereka kurang sedar akan kesan buruk racun tersebut terhadap alam sekitar. Secara tak langsung juga, pihak berkuasa hendaklah menyarankan penggunaan racun yang mesra alam. Melalui penyelesaian ini, ia dapat mengurangkan sedikit sebanyak pencemaran air yang diakibatkan oleh penanaman padi. Cadangan yang terakhir ialah pihak kerajaan seharusnya bertindak lebih tegas dengan memberi hukuman ataupun saman terhadap pihak pesawah yang tidak bertanggungjawab. Dengan mengenakan denda, ia akan memberikan peringatan kepada pesawah yang lain agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Pertama sekali, untuk mengatasi masalah ini, para petani perlulah menggunakan baja yang bersesuaian dengan keperluan tanaman padi. Misalnya, jika tanaman padi itu berusia sebulan, maka pengiraan baja juga perlulah selari dengan kemampuan varieti padi itu sendiri menyerap nutrien baja itu. Ia juga merangkumi sekali keluasan tanah tanaman padi agar baja yang digunakan tidak berlebihan. Contohnya, semakin luas tanah tanaman, semakin banyak baja yang akan digunakan. Di sini terdapat 2 faktor untuk mengatasi masalah ini. Pertama, jumlah baja sejajar dengan pertumbuhan padi. Kerana semakin besar padi, semakin banyak keperluan nutrien yang diperlukan. Kedua, keluasan tanah tanaman padi. Yang kedua, agensi-agensi yang terlibat seperti KADA, MADA atau MADI juga telah lama menyediakan khidmat nasihat kepada para petani atau pesawah tentang cara penanaman padi, termasuklah pengiraan dan kegunaan baja yang betul. Sumber dan kaedah pemerolehan ilmu terbahagi kepada 3 aspek. Aspek panca indera, aspek akal dan berita. Melalui aspek panca indera, sumber ilmu dapat diperolehi melalui pemerhatian di kawasan penanaman padi dan kita dapat melihat kesan terhadap padi terhadap penggunaan kualiti suatu air. Selain itu, kita juga dapat melakukan uji kaji air tersebut dan melihat kesannya terhadap penanaman padi. Hal ini di mana kita dapat menggunakan panca indera kita iaitu mata. Panca indera pendengaran pula. Kita dapat mendengar aduan yang dilakukan dan mendengar pandangan pengusaha tanaman padi terhadap penggunaan air yang berkualiti dan kesannya terhadap padi. Dari aspek akal pula, sumber ilmu dapat diperolehi melalui idea, hasil hipotesis
yang diambil melalui uji kaji terhadap setiap air. Hal ini menggunakan akal kita untuk mendapat hasil suatu kajian. Dari aspek berita pula, sumber ilmu dapat diperoleh melalui berita di kaca-kaca TV, di lorong-lorong radio berkaitan kesan penanaman padi, penggunaan air. Bagi justifikasi dan rasional kesan aktiviti penanaman padi terhadap kualiti air, yang pertama adalah penurunan suhu dan warna air. Pengkaji telah menyatakan bahawa sepanjang kajian terhadap kualiti air yang berpunca daripada aktiviti penanaman padi telah menyebabkan paras suhu air menurun atau berkurang pada musim pertumbuhan dan tuaian. Hal ini berlaku kerana penembusan cahaya matahari yang sampai ke jasad air berkurangan kerana ianya telah dilindungi oleh pokok-pokok padi sehingga menyebabkan suhu yang dibebaskan sekitarnya juga berkurang. Selain itu, warna dan kekeruhan air juga sering dikatakan berkaitan antara satu sama lain, di mana warna yang terbit dari penyerapan cahaya nampak oleh bahan-bahan yang terlarut dan tidak larut. Pengkaji juga telah menyatakan bahawa terdapat perubahan dari segi nilai warna dan kekeruhan air dalam petak sawah. Begitu juga dengan air yang keluar berbanding dengan air yang masuk. Dan ianya berpendapat bahawa keadaan ini mungkin disebabkan oleh penggunaan baja terutamanya semasa peringkat pembesaran. Bagi justifikasi yang kedua adalah peningkatan nutrien dan bahan lain. Dapatan pengkaji juga menunjukkan bahawa nitrat akan meningkat dengan banyaknya pada waktu penanaman padi. Kandungan nitrat akan menurun semula pada waktu akhir pembesaran, iaitu apabila pokok padi telah menghasilkan buah. Keadaan ini mungkin disebabkan oleh penggunaan baja telah dihentikan pada waktu tersebut. Di samping itu, nitrat banyak digunakan sebagai baja tak organik dan penggunaan baja nitrogen yang banyak atau intensif untuk menambahkan hasil telah menambahkan paras nitrat dalam air. Nitrat secara relatifnya adalah tidak toksik. Ketoksikan nitrat pada kepekatan yang tinggi dalam air minuman adalah lebih tinggi pada kanak-kanak dan juga akan menyebabkan proses eutrophifikasi berlaku. Berdasarkan hasil kajian yang didapati, nilai yang direkodkan masih lagi jauh dari garis panduan nilai ambang yang dicadangkan oleh WHO sendiri untuk nitrat untuk air nitrat, iaitu 50 mg per liter. Untuk mengelakkan pembentukan metamoglobinemia. Perbandingan antara air yang masuk dengan air yang keluar menunjukkan bahawa nitrat meningkat lebih dari 2 kali ganda di salur keluar pada waktu awal pertumbuhan tetapi berkurangan pada akhir waktu pembesaran. Pemajaan merupakan sumber fosfat yang penting. Penggunaan fosfat tidak menunjukkan kesan langsung ke atas kesihatan. Walau bagaimanapun, paras fosfat yang melebihi 1 mg per liter akan mengganggu proses pengumpalan dalam loji penapisan air. Keadaan ini telah menyebabkan zarah-zarah tidak dapat dipisahkan dengan sempurna. Seperti nitrat, fosfat juga memberikan nilai yang tinggi dalam petak sawah dan ia berbeza secara bererti jika dibandingkan dengan air yang masuk. Yang ketiga adalah penurunan nilai indeks kualiti air ataupun IKA. Pengkaji telah mendapati bahawa kajian yang dijalankan telah menunjukkan terdapat penurunan terhadap nilai indeks kualiti air ataupun IKA antara salur masuk, petak sawah dan salur keluar. Ini berlaku terutamanya pada awal waktu pembesaran. Keadaan ini mungkin disebabkan oleh pembajaan dalam petak sawah yang dilakukan sewaktu padi sedang membesar. Antara parameter yang telah menurunkan nilai IKA adalah sebahagian besarnya disebabkan oleh amonia nitrogen dan diikuti oleh nilai keperluan oksigen kimia ataupun COD. Ini telah menunjukkan bahawa proses pembajaan yang telah dilakukan sebanyak 4 kali sepanjang tempoh pembesaran telah menyebabkan berlaku pembebasan bahan beramonia yang turut menambahkan nilai COD air yang terbebas keluar ke persekitarannya. Kehadiran unsur logam dalam baja dan racun makhluk proses yang digunakan ketika padi sedang membesar juga turut menyumbang terjadinya pertambahan nilai COD. Bagi parameter zarahan terampai yang terdapat dalam petak sawah, ianya menjadi lebih baik kerana air yang tenang dalam petak sawah dapat memendapkan sebahagian daripada zarahan terampai yang wujud dalam jasad air. Sekian, itu saja daripada justifikasi dan rasional. Terima kasih.